Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama lagi kita pada hari ini meneruskan pengajian tafsir kita. Dan kita sedang membaca lagi daripada tafsir Al-Quran dalam suratul Baqarah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua anugerah iman yang sebenar, iman yang bukan sekadar kita nyatakan kepada orang yang kita beriman, tapi iman yang sebenar-benar iman ialah pengakuan dalam jantung hati kita lah, bahawa kita ini, pengakuan kita, tindakan kita, sikap kita, akhlak kita merupakan akhlak orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan antara ciri yang paling utama orang yang beriman ni tuan-tuan, dia bukan pada lisan dia. Ciri utama orang beriman ni dia adalah pada perbuatan, sikap dia sendiri. Dan yang antara yang utama lah ialah orang beriman ni dia boleh membezakan yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dia boleh beza. Akan datang satu orang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nama dia Dajjal kan. Dajjal. Badan dia tegap, rambut dia kerinting. Lelaki lah Dajjal ni. Jadi seorang lelaki yang merupakan antara orang kanan syaitan, iblis ni. Akhir zaman nanti Dajjal ni muncul. Dia mengaku diri Nabi Allah Isa alaihi salam. Dajjal dia terbang laju macam angin. Nabi kata kal ghais istadbarathu ar-rih, terbang macam angin, laju macam angin. Sebab angin ni kelajuan itu boleh memusnahkan harta benda awam. Kalau Nabi kata laju macam kuda, kuda tak boleh musnahkan harta benda awam. Kuda kalau langgar masjid ni mati kuda walaupun dia laju. Tapi angin tuan-tuan, kita tengok dalam dunia ni, negara-negara yang kuat macam mana pun dia bantai umat Islam, tapi akhirnya negara tu roboh, dipukul ribut taufan. Sebab angin. Nabi sebut Dajjal ni macam angin, laju dia, terbang macam angin. Nak katakan Dajjal ni bukan sekadar terbang laju, tapi dia juga bawa kemusnahan pada dunia, macam taufan yang juga bawa kemusnahan pada dunia. Bila dunia musnah, bumi musnah, tanam-tanaman, binatang ternakan, ikan-ikan di lautan jadi mati, jadi bangkai, busuk. Sayuran pun, tanah pun kering kontang, kepanasan manusia, sayur tak tumbuh, manusia hilang bekal makan lah. Dajjal ni
fayati 'alal qaum fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Dajjal akan datang, dia seru kaum ramai-ramai, dia seru pada manusia tengah susah supaya percaya yang dia ni Nabi Allah Isa, percaya yang dia ni Tuhan. Fayu'minuna bihi, ramai orang akan beriman dengan Dajjal. Oh, Nabi Isa betul lah Nabi Isa ni. Sebab apa kan? Sebab Dajjal ni fayamurus sama fatumtir, dia arahkan langit turunkan hujan, maka langit pun turunkan hujan. Wal arda fatunbit, dan dia sebut bumi yang kering kontang, tumbuhkan sayur-sayuran, tumbuh sayur-sayuran. Pada ketika inilah tuan, kita akan tengok diri kita macam mana. Orang-orang yang beriman, dia tahu ni Dajjal, musibah besar umat pada akhir zaman. Orang yang tak beriman, yang hari ni dia tahu, hari ni dia tak boleh beza baik buruk. Kadang-kadang dia tahu ni baik ni buruk, dia tahu, tapi dia ikut juga yang buruk. Dia tahu minum arak ni haram, dia minum juga. Dia tahu tak sembahyang Jumaat ni salah, dia punting juga. Dia tak boleh beza yang baik yang buruk. Akan datang bila Dajjal tu muncul, dia kata ni Nabi Isa dia ikut Dajjal. Sebab tak boleh beza. Iman dia tak boleh. Hari ni dia cakap lah, boleh aku beriman, cakap boleh lah kan. Akan datang bila muncul betul-betul umat tengah susah, tak ada makan, tiba-tiba satu orang manusia sebut kat langit, dari langit turun hujan. Masa tu kita akan tahu siapa diri kita yang sebenar, ikut Dajjal ke menentang Dajjal. Tapi dalam hadis Nabi sebut macam tu. Nabi kata Dajjal dia fayamurus sama fatumtir, dia arahkan langit supaya turun hujan. Wal ard fatumbit, dan juga bumi, bumi yang kering kontang, tumbuhkan sayuran, tumbuh sayuran. Hari ni tuan-tuan, kalau ada orang buat silap mata depan kita kan, ramailah orang bertumpu pada dia. Buat silap mata, main kad ke, dia buat silap mata, buang merpati ke, dia muncul daripada tangan dia ambil duit, dia ujuk-ujuk, hilang duit tu kan. Dia buat silap mata kan. Ramai orang tengok, kagum. Orang semua akan berkerumun, akan tumpu kat dia. Macam orang jual ubat kuat dekat pasar malam. Habis abang balik, ayam goreng tak laku sebab ada orang jual ubat kuat. Berkumpul dekat pakcik tu. Ni akau daripada akau tongkat Ali, tongkat Osman, tongkat Abu Bakar semua dia, tongkat Omar semua dia. Jual ubat kuat. Itulah dia kemajuan perubatan Islam. Ubat kuat. Covid punya vaksin tak cari, yang dia cari tu ubat kuat. Maju Islam ni, perubatan dia ubat kuat. Bagus Islam. Takat-takat tu je lah boleh pergi. Orang akan bertumpu pada dia. Sebab apa? Sebab buat magic ni, buat silap mata, jual ubat kuat, berkerumun ramai. Tuan-tuan, Dajjal ni bukan cipta ubat kuat, bukan buat silap mata tau. Dia buat turun hujan. Tuan bayang berapa ramai orang akan berkumpul dekat Dajjal ni. Tuan bayang. Hari ni kalau kita buat silap mata pun, semua orang dah berkerumun tengok dia buat silap mata, buat magic. Akan datang Dajjal. Bumi, tumbuhkan sayuran, tumbuh sayuran. Bumi yang kering kontang, masa orang semua nak makan, tak ada makanan. Hari-hari yang ganjil, malam yang panjang, tak siang-siang, tak tumbuh sayuran ni. Kambing mati, tanam-tanaman musnah. Apa yang nak dimakan pada ketika itu? Manusia tak ada bekal makan, terdesak, semua anak-anak menangis nak makan. Kebuluran. Dajjal kata, bumi, tumbuhkan sayuran. Tumbuh sayuran. Ramai yang ikut Dajjal ni. Dan Dajjal tuan-tuan, dia akan serukan dakwah dia pada ramai manusia, fayu'minuna bihi, maka ramailah orang akan beriman dengan tu. So saya kata iman tuan, dia bukan lafaz je. Iman ni dia sikap kita, perbuatan kita. Bila tengok orang jual, bila tengok orang meniaga, cik ni meniaga, tak boleh macam ni cik tipu mata saya ni. Kita boleh tegur orang yang meniaga cara yang gharar. Kita tahu ni gharar ni cik, tak boleh buat macam ni cik. Cik timbang ikan sekilo tadi, saya nampak cik kat timbangan cik lebihkan kat belah kosong tu. Naya kat saya. Kita nampak dia kadang-kadang terbalikkan mangkuk. Nampak macam penuh ikan tu. Bila dia masuk dalam plastik, sikit rupanya. Nampak macam penuh. Rupanya mangkuk tu diterbalikkan kosong bawah tu. Kosong, tak ada ikan. Kita tertipu. Kita cakap, cik ni gharar, cik tak boleh buat macam ni. Naya kat saya. Orang beriman, dia boleh tegur orang macam tu. Dia bukan sekadar saya iman. Macam Bani Israel. Qalu amanna. Kami beriman. Kau iman tak? Kau iman? Ya, kami beriman juga. Dia mengaku dengan mulut, senang lah. Hakikat tak beriman pun.
Dajjal tuan-tuan, bila dia jumpa ramai orang yang iman lemah ni, ajak beriman dengan dia, orang percaya, orang ikut Dajjal. Dia anggap ni Nabi Isa ni bagi mukjizat, orang ikut Dajjal. Bila Dajjal berjumpa dengan orang-orang yang benar-benar beriman, ketika tu orang beriman, cita-cita mereka ialah makin dalam iman. Cita mereka kelaparan. Dajjal tuan-tuan, apa yang akan buat kan? Dia akan atwala ma kanat zarran wa asbahu duru'a wa amaddahu khawasir thumma ya'til qaum fayad'uhum fayarudduna alaihi qawlah. Dia akan jumpa kaum yang beriman betul-betul, beriman pada Allah, dia akan seru supaya beriman dengan dia. Orang yang beriman tak mau beriman dengan Dajjal. Orang Islam yang betul-betul beriman kepada Tuhan, dia akan nafikan kerasulan Dajjal ni. Kau bukan rasul, kau bukan Nabi Isa, kau Dajjal. Walaupun orang beriman terdesak nak makan juga, dia tak mau beriman dengan Dajjal. Fayarudduna, orang beriman tolak Dajjal, tak mau. Kenapa Dajjal buat kan? Fayansarif anhum fayusbihuna mumhilin laisa biaidihim syai' min amwalihim. Saya ringkaskan hadis ni. Dajjal ni dia akan musnahkan bekal-bekal makan orang yang beriman. Orang beriman yang ada simpan bekal makan, ada bela kambing yang masih lagi hidup, bela apa untuk dimakan kan. Saya seorang yang tumbuh hidroponik ke apa ke yang masih lagi ada. Dajjal kalau tak mau beriman dengan aku dia musnahkan semua. Boom, habis. Tinggallah zikir dan juga Al-Quran dalam jantung hati orang beriman. Yang mengenyangkan mereka ialah zikir dan juga Al-Quran. Mengenyangkan mereka. Musnah tak? Makan semua musnah. Disimpan beras dalam tanah 50 tahun pun musnah. Dajjal musnah kan? Nak makan apa anak kita kan? Kemudian tuan-tuan, Dajjal ni dia nak mengabuli mata orang kan. Dia sebut dekat bumi ni, dia kata fayaqulu laha akhriji kunuzak, wahai bumi, keluarkan semua khazanah makanan engkau. Fatatba'uhu kunuzaha kay'athi bin nahal. Nabi kata dalam hadis ni, ketika Dajjal sebut kepada bumi supaya keluarkan khazanah makanan, semua bekal-bekal makan kat bumi tuan akan naik ke udara ikut Dajjal terbang. Nabi kata kay'asi bin nahal, macam seekor lebah, macam lebah yang banyak, dia berkerumun mengejar sesuatu orang. Ka'asi bin nahal ni macam lebah terbang ramai tuan. Tuan tengok lebah kalau penyengat terbang kan, dia fokus pada siapa yang kacau dia punya sarang. Dia kejar kita. Kalau tuan boleh nampak dalam kartun tu, macam lebah punya, dia berkumpul ramai, dia kejar kita kan. Macam itulah orang beriman nampak bekal-bekal makan ni naik ke atas langit ikut Dajjal terbang. Dajjal kat depan, bekal makan semua banyak kat belakang. Nampak macam kecil-kecil je. Ada ayam goreng, kambing gulik, apam balik, asam pedas semua terbang ikut Dajjal. Orang beriman tak boleh makan. Tapi orang yang beriman dengan Dajjal, dia akan kenyang makan dan jadi pengikut dan juga ikut telunjuk Dajjal. Masa tu tuan-tuan, kita akan tahu siapa yang beriman pada Tuhan dan siapa yang kufur sebenar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang duk belajar Al-Quran, kita belajar hadis-hadis Nabi, belajar fiqh, belajar sunnah tuan-tuan, kita berharapkan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar berikan anugerah iman pada kita. Bukan iman sekadar bercakap lah, saya orang beriman, yang ramai dengan saya beriman tau. Jangan itu. Cakap pakai lisan dan ustaz pun cakap. Tapi hakikat beriman ni ialah membuktikan dengan tauhid, membuktikan dengan sikap kita. Orang beriman, akhlak dia macam mana, sikap dia macam mana, perbuatan, perangai dia, perangai orang yang beriman. Tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung lagi pengajian tafsir kita. Pada kelas yang lepas tuan kita membaca ayat 63 dan juga 64. Ayat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perihal orang-orang Yahudi, yang mana Tuhan Jalla wa Ala mengancam mereka dengan meletakkan bukit Saina di atas kepala mereka. Ayat 63 lepas, wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka beriman. Digambarkan Allah mengangkat bukit di atas kepala mereka untuk dihempaskan. Dalam ayat yang lain Allah menyebut tentang kata-kata mereka,
Bila mereka nampak gunung nak terbenam, nak menghempas mereka, mereka menyatakan sami'na wa ata'na ya Musa, kami dengar dan kami taatlah pada engkau wahai Musa. Dan sampai ke hari ini mereka sujud tu dengan cara meletakkan pipi mereka ke tempat sujud. Ni fiqah orang Yahudi, fiqah ikut kepala dia sendirilah. Dia letak pipi ke tempat sujud. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tengok gunung lagi tak atas tu. Sampai hari ni saki-baki Yahudi yang sujud, mereka tak sujud hari ni, mereka buat semacam cara mereka. Mereka hentak-hentak kepala macam ni kan, dekat dinding peringatan mereka. Al-Bab, dalam Quran sebut wadkhulul baba sujada, masuklah pintu dengan cara sujud. Pintu tu lah dinding peringatan tu yang dia duduk menghadap hari ni. Menghadap Kaabah, dia menghadap dinding peringatan dia dekat Al-Aqsa tu. Anggapan dia lah. Yang sujud pula, dia sujud mengiring, dia sujud dahi ke lantai, dia sujud pula, dia sujud pipi macam tu. Sebab nak tengok ada tak gunung kat atas. Tak ada gunung kat atas dah. Tuhan dah angkat balik gunung tak tempat asal. Dia lagi dipermainkan Nabi Allah Musa. Dia kata sami'ana wa asayna ya Musa, kami dengar bolehlah Musa. Taat tak sama sekali lah. Dia lagi tidak mentaati Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan Allah kata thumma tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah kata kalaulah bukan sebab kurniaan Allah dan belas kasihan Allah kepada kamu, kamu jadi orang-orang yang rugi. Dan pengkhianatan mereka dalam hal itu, Allah beritahu Allah ampun, buka pintu pengampunan untuk mereka walaupun mereka ingkar pada ketika itu. Ingkar dia. Yang lepas kita dah sebut dah, ayat ni dia tanda, ayat 64 tu tanda Allah Subhanahu Wa Taala ni kasihan belas dia pada Yahudi ni tinggi. Kita kena ambil maklum bahawa tuan, kalau macam tu punya ingkar pun Allah buka pintu taubat. Kita yang tak ingkar macam Yahudi ni tuan, takkan Allah tak terima taubat kita. Allah terima, Allah Maha menerima taubat. Allah ni dia sabur, dia Maha penyabar Tuhan. Dia ghafur, dia tutup keaiban kita, dia pengampun, ghafir, ghafur. Dia ampun dosa-dosa, dia ghafar, dia ghafur, ghaffar kan, mengampunkan dosa yang berulang-ulang, ghaffar. Ghafurun dia beza, ghaffar, ghafur. Kata akar yang sama, ghaffar, ghafara, ampun kan. Ghaffar ni dia mengampun dosa-dosa yang berulang. Hari ni buat dosa, besok malam-malam kau taubat. Lepas dah buat dosa hari ni malam kau Allah dosa, malam taubat. Tak sampai 2 hari, tak sampai sebulan, tak sampai seminggu, buat dosa yang sama, minta ampun lagi. Allah dia ghaffar, dia mengampunkan dosa-dosa manusia yang berulang. Sabur Tuhan ni, penyabar dengan hamba-hamba dia. Halim, dia lemah lembut dengan hamba-hamba dia. Jadi tuan-tuan, orang-orang Yahudi dalam banyak ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan pengampunan Tuhan Jalla wa Ala ke atas diri mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut banyak ayat dalam Al-Quran bahawa pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala luas. Untuk orang yang pernah buat zalim, pintu taubat Tuhan luas. Daripada ayat ini kita mengetahui bahawa pintu Allah Subhanahu Wa Taala untuk taubat sangat-sangat luas. Itu yang Allah sebut walaqad alimu thumma tawallaitum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Para ahli tafsir mereka sebut dalam ayat yang lain, Allah sebut innal ladzina fattanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana dan memesongkan orang-orang yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tak bertaubat, maka mereka akan boleh azab neraka jahannam. Ayat ni kata mana-mana orang yang kufur kepada Tuhan, yang kafir, dia seksa orang lelaki yang beriman, dia seksa orang Islam perempuan yang beriman. Mereka ni kalau tak taubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan campak mereka dalam neraka jahannam. Allah kata dalam ayat ni thumma lam yatubu, kalau tak taubat. Berarti kalau taubat Allah ampun tak? Allah ampun. Mana-mana orang yang kufur hari ni, yang menzalimi orang Islam, dia pemerintah negara kafir, ada segelintir minoriti orang Islam, dia seksa orang Islam, Allah kata kalau tak taubat dalam neraka Tuhan. Bermaksud kalau taubat dalam syurga Tuhan Jalla wa Ala. Pintu rahmat Tuhan yang sangat luas daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi orang-orang Yahudi tu tuan-tuan, yang kita sebut dalam ayat ni, mereka tetap diberikan pintu taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat mereka ni menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat yang seterusnya tentang satu lagi janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Yahudi. Cumanya kali ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kali ini tentang ayat yang seterusnya ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini ayat yang ke-60, 65 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Taala dalam Al-Quran pada ayat yang ke-65, iaitu dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar perintah kami pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami firmankan kepada mereka, kamu kera-kera yang khasiin, yang hina, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 65 ni tuan-tuan, ialah sebuah ayat yang menggunakan lafaz walaqad. Kalau tuan baca sebelum ni, kebanyakan Allah bila ingatkan balik orang Yahudi zaman Nabi tentang janji-janji nenek moyang mereka dulu, Allah gunakan dengan lafaz wa'iz. Sampai ayat 64 lepas kita baca pun masih lagi wa'iz. Wa'iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa'iz tu maksud dia dan ingatlah. Wa'iz. Ingatlah dulu kami dah timpakan, dah angkat bukit Saina atas kepala nenek moyang kamu. Allah ingatkan balik wa'iz ini cukup banyak, dah berpuluh-puluh wa'iz yang kita dah baca dalam surah Al-Baqarah ni. Tiba-tiba kali ni bila Allah ingatkan kepada orang Yahudi zaman Rasulullah SAW bahawa ingatlah dulu nenek moyang kamu ni kami dah jadikan mereka beruk-beruk, kera-kera yang hina. Allah tak letak wa'iz alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Allah tak letak wa'iz, Allah letak walaqad alimtumul ladzina i'tadaw. Kenapa walaqad? Sekarang ni walaqad. Dulu wa'iz, ni walaqad. Dan wallahu ta'ala alam. Tetapi ayat ni tuan-tuan, sumpah Allah dengan walaqad ni, dia bermaksud sumpah yang dekat. Kerana yang ni tuan-tuan, rahsia yang ni, yang mereka disumpah jadi kera ni, tak diketahui oleh orang Yahudi pada zaman tu. Antara rahsia yang sangat ditutup, disimpan oleh ilmuwan Yahudi pada zaman Nabi, tak nak beritahu siapa pun sebab malu. Pernah jadi beruk, malu kan. Jadi rahsia ni ialah antara rahsia yang mereka simpan. Allah gunakan dengan lafaz walaqad sebab sekarang ni Allah nak bongkarkan rahsia yang telah lama mereka simpan daripada pengetahuan Yahudi zaman Nabi SAW. Jadi pendeta Yahudi ilmuwan Yahudi yang besar-besar tu, banyak cerita tentang nenek moyang dia yang dulu, daripada pengetahuan Taurat, daripada pengalaman mereka dengan nenek moyang mereka, ceritakan balik kepada anak cucu mereka. Tapi cerita yang disumpah jadi beruk ni tak mau cerita sebab malu. Mereka sangka anak cucu mereka zaman tu takkan tahulah. Tiba-tiba anak cucu mereka zaman tu bagi tahu pada nenek moyang mereka balik, atuk, dulu nenek moyang dulu pernah kena sumpah jadi beruk. Macam mana tahu? Macam mana tahu? Tuan-tuan, orang Yahudi tahu ayat dah turun. Ayat Quran dah turun. Membocorkan rahsia mereka yang mereka simpan. Malu mereka kerana mereka pernah disumpah jadi beruk kerana mengkhianati janji Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Tuan, orang Yahudi tuan-tuan, dia bukan tak tahu Quran tu benar, dia tahu Quran ni benar tau. Dan dia tahu dulu masa perang Tabuk, masa seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab ni dia ponting perang Tabuk. Para sahabat Nabi, puluhan ribu para sahabat Nabi pergi perang Tabuk. Ka'ab ni antara 6 ke 7 orang yang ponting perang Tabuk sebab uruskan kebun. Dia leka Ka'ab. Allah puji Ka'ab dalam Quran sebab Allah terima taubat Ka'ab ni.
Allah puji dalam Quran Ka'ab ni sebagai salah seorang orang yang Allah ampunkan. Tuan-tuan, para sahabat cemburu dengan Ka'ab sebab Allah ampunkan dia. Tak ada tempat untuk orang yang Allah ampunkan melainkan dalam syurga Tuhan Jalla wa Ala. Ka'ab, tuan-tuan, masa dia pernah silap, dia tak pergi perang Tabuk, dia ponteng perang Tabuk dulu, tuan-tuan. Dekat Madinah tu yang ada dia, orang Yahudi dan orang tua serta orang miskin. Orang miskin yang tak ada duit nak pergi, yang menangis, nak mengadu kat Nabi nak pergi perang Tabuk tapi tak mampu pergi sebab semua harta para sahabat yang infak sedekah nak pergi perang Tabuk dah habis dah. Tak ada orang nak sponsor mereka untuk pergi perang Tabuk. Mereka menangis. Nak pergi, Rasulullah nak pergi tapi tak boleh pergi. Allah ampunkan mereka, Allah izinkan tak pergi dalam Quran. Jadi Ka'ab bila dia tengok Madinah dah kosong, tak ada orang, semua pergi perang. Dia tengok yang ni orang fakir, miskin, yang hari tu Quran dah turun wahyu ampunkan mereka. Yang ni orang tua, yang ajuz, yang daif, yang dah tua, yang dah berumur, yang dah daif dan tak mampu pergi perang dah. Nampak Ali ni Nabi suruh jaga Madinah. Kok ada musuh serang belakang, sekarang belakang, Nabi suruh jaga Madinah. Semua orang yang tak pergi Tabuk ada sebab. Ada sebab tak pergi. Ka'ab tak nampak orang lain, dia tengok orang Yahudi, yang ni orang munafik. Ka'ab risau, aku ni orang munafik ke apa ni? Dia risau. Tu tanda dia sahabat, dia risau. Orang Yahudi datang jumpa Ka'ab, dia kata apa, tuan? Kau tak risaulah Ka'ab, puluhan ribu sahabat pergi, takkan Nabi kenal engkau, takkan Nabi perasan engkau, puluhan ribu sahabat, 10,000 yang pergi, takkan seorang tak pergi, takkan Nabi perasan, relax lah. Dia ingat Nabi tak tahu. Tapi tuan Yahudi kata apa? Illa anzalal wahyi 'ala nabi, dia kata, melainkanlah kalau wahyu turun kat Nabi bagi tahu kau tak pergi. Tu apa kantoi lah. Tuan-tuan, Yahudi dia ingat Nabi takkan tahu yang Ka'ab pun dia, sebab puluhan ribu yang pergi. Nabi takkan tahu, tapi dia pesan pada Ka'ab apa? Lainlah kalau wahyu turun. Kalau wahyu turun tu Nabi tahulah. Kalau wahyu turun bagi tahu kau tak pergi, kau kantoilah Ka'ab. Tuan, bermaksud Yahudi tu dia tahu kebenaran wahyu daripada Tuhan, dia tahu. Tapi tuan-tuan, buta hati, ini orang paling buta hati dalam dunia ni, Yahudi. Paling buta hati. Tahu Quran betul dah. Dan dia iktiraf. Dia kata kalau Quran turunkan, kalau Allah turunkan wahyu bagi tahu kau tak pergi pegang Ka'ab, Nabi tahu memang kantoilah kau. Tapi Nabi tak tahu kot, ramai tak pergi. Kalau wahyu tak turun, Nabi tak tahu. Berarti dia akui wahyu tu betul. Dia kata melainkan kalau wahyu turun. Punya dia akui benarnya Quran tu, tapi tak beriman dengan Nabi. Uish, nak kata tuan-tuan teruk macam mana, tak tahu cakap apa. Tak ada satu ayat yang boleh menggambarkan teruknya Yahudi Bani Israel ni. Tak ada satu perkataan yang boleh nak menggambarkan teruknya mereka. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sekarang ni Yahudi bila dengar anak cucu mereka ni dah tahu tentang mereka pernah disumpah jadi beruk dulu, zaman-zaman nenek moyang yang lama dulu. Mereka terkejut dan mereka tahu, mereka kata apa? Telah turun lagi wahyu kat Nabi. Berarti dia tahu Quran betul, Nabi Muhammad pun Rasul yang betul, dia tahu. Tapi kesombongan, keegoan, jahil, kebodohan pun wallahu ta'ala alam, dia bersarang dalam hati ni, menjadikan mereka tak mau iktiraf Nabi SAW walaupun tahu Quran tu benar. Tuan, dalam ayat ni tuan-tuan ada kalimah sabtu. Sabtu kan. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabt. Kami dah suruh kamu pilih hari apa kamu nak beribadah. Sebab kelihatan kamu ni sibuk ni Yahudi ni. Sibuk uruskan dunia Yahudi. Macam kita tuan-tuan sibuk urus dunia lah. Dengan hal itu lain, hal sekolah anak, hal kerja lain, kena berhenti kerja, Covid lain tuan-tuan. Nak mengundi kat parlimen lain, politik lain. Sibuk lah orang-orang Islam dalam negara kita ni. Paling sibuk dalam dunia ni Malaysia lah. Sampai tak sempat nak bangunkan negara sebab sibuk meninggikan politik negara. Orang Islam kat Malaysia paling sibuk dalam dunia. Bila sibuk ni tuan-tuan, bila Yahudi sibuk, tak sibuk apa pun, tapi cakap sibuk lah, buat alasan senang cerita lah kan. Allah bagi peluang orang Yahudi. Okeylah, sibuk tak apalah. Fa idza faraghta fansab. Itu ayat Quran yang Allah bagi pada kita. Kalau engkau sibuk tak apa, uruskan kesibukan kau tu. Nanti dah ada masa lapang, idza faraghta, kalau kau dah ada masa lapang, cuti weekend ke, esok cuti malam ni, masa-masa lapang nanti kau datang ke tak bagus. Allah pujuk kita tuan-tuan. Uish. Tak tahulah.
kalau orang kafir dengar kat corong-corong speaker masjid ni, nak konsep ketuhanan macam mana? Tuhan yang memujuk hamba-hamba dia. Macam orang Islam punya konsep ketuhanan. Kalau konsep ketuhanan tu anggap binatang macam lembu tu Tuhan, tak tahu nak kata apa lah. Tak tahu nak kata apa. Wallahu a'lam lah. Tapi tak ada ke sampel binatang lain yang lebih ni sikit? Wallahu a'lam kan. Tak hina apa. Tak pulanglah wallahu a'lam kan. Tapi tuan-tuan, agama Islam ni Tuhan Jalla wa Ala, dia datang pujuk hamba-hamba ni. Idza faraghta, kalau kamu dah lapang nanti datang menghadap aku. Fansab, datang menghadap aku, doa pada aku, beribadah pada aku. Tuhan buka pintu ke aku walaupun kita sibuk. Tuan, saya mak mentua saya orang KL, saya tahu sibuk orang KL macam mana. Kadang 5:30 pagi dia keluar dekat highway, Federal Highway tu, bukan sebab nak sembahyang subuh. 5:30 pagi keluar sebab takut jam kat highway. 5:30 pagi keluar untuk nak menghadap jam tu. Kalau pukul 6 keluar, alamat pukul 9 sampai kat office. Pancekat merah. Keluar pukul 5:30 sebab nak elak jam tu, boleh sampai pukul 7 sembahyang subuh kat office pukul 7. Pancekat biru lah. Tuan, setara-tara tu punya sibuk kan orang KL. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ni kata, fa idza faraghta fansab. Uruskan kesibukan kau. Dah lapang nanti datang bertaubat pada aku, datang sujud pada aku, mohon ampun pada aku. Tuan, macam tu Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi peluang pada orang Yahudi sibuk Okey, tak apalah sibuk. Pilihlah hari apa kau nak beribadah, satu hari. Yahudi ni dia pilih hari Sabtu. Sabtu dia Saturday. Orang putih Saturday, hari Tuhan Saturday. Yahudi punya Tuhan. Yahudi pun anggapan dia. Saturn ni bahasa apa saya tak tahulah. Orang-orang Nasrani, Kristian, dia ada hari matahari. Dia Tuhan matahari. Tuan-tuan tengok Nabi Isa punya gambar patung tu kan belakang ada cahaya matahari kan. Orang yang anggap Tuhan cahaya, nur ala nur apa semua ni tuan. Dia Kristian. Cahaya. Dia anggap Nabi Isa tu cahaya. The ray of light dia kata. Tuhan cahaya. Kita jangan nak mencahaya-cahayakan dan mudah Rasul kita. Sebenarnya kita hati-hati. Sebab itu tauhid akidah orang Kristian. Itu dia bagi Sunday, hari matahari. Orang Nasrani beribadah pada hari Ahad. Kristian. Yahudi hari Sabtu. Dia pilih hari Sabtu. Allah ambil janji mereka. Okey, hari Sabtu. Hari Sabtu disebabkan aku bagi kau pilih hari apa kau nak. Okey, hari Sabtu tak boleh kerja lah. Tak boleh tangkap ikan. Tak boleh buat kerja apa pun. Hari Sabtu kena beribadah pada aku. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka beribadah pada hari Sabtu. Maka hari Sabtu janganlah buat kerja-kerja lain. Hari Sabtu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi ni pun ambil sikap untuk beribadah, pilih hari Sabtu, dia beribadah pada hari Sabtu. Tuan-tuan, Allah hantar ujian pada orang Yahudi. Hari Sabtu tak boleh kerja. Start hari Sabtu, beribadah sampai habis hari Sabtu. Maknanya dia zikir, dia salat, puji Tuhan, beribadah pada hari Sabtu. Ibadah yang mahdah, yang khusus. Hari Sabtu tak boleh kerja, hari Sabtu cuti, off day, macam hari cuti umum, minggu kan, beribadah pada Tuhan. Tapi tuan-tuan, orang Yahudi ni Allah tak bagi kerja tau. Tuan-tuan dia buat apa kan? Dia pergi pasang pukat dekat laut. Sebab dia takut rezeki dia hilang hari Sabtu. Yahudi ni tuan-tuan, di sebuah perkampungan. Perkampungan ni dalam sebagian ahli tafsir sebut perkampungan ni berada di Jordan. Dia di Danau Tabariyah, atau kata setengah ahli tafsir di perkampungan Ailah, di tengah-tengah kota Madian di Jordan lah. Wallahu a'lam. Ini tanggapan ahli tafsir yang mengkaji geografi bumi, tempat orang-orang Yahudi sesat sebelum mereka masuk ke Palestin. Tempat ni di Jordan. Dia sekitar Jordan, Mesir ni, situlah Sayyidina, bumi orang Yahudi yang sedang 40 tahun sesat nak pergi cari Palestin bersama Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, pada ketika tu tuan-tuan, orang Yahudi ni dia takut rezeki dia hilang. Dia pun pergilah beribadah pada hari, dia pun pergilah, dia pasang pukat ni pada awal-awal hari Sabtu tu. Dia curi-curi masa, dia pasang pukat dekat tengah-tengah lautan.
Sebab Allah tuan-tuan, di saat Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ujian, Allah nak uji orang ni, Allah akan uji pada hari yang tepat, masa yang tepat untuk Allah sampaikan ujian. Allah jadikan hari Sabtu ni tuan, ikan timbul banyak dekat laut. Hari Sabtu ni ikan banyak timbul, banyak lalu kat laut. Orang Yahudi ni hari-hari lain ikan biasa je, tapi hari Sabtu ni tengok Allah uji mereka, hari Sabtu ni ikan banyak. Mereka rasa bila mereka beribadah pagi Sabtu, mereka tengok banyak ikan melompat-lompat kat laut tu. Rugi tak tangkap ikan hari Sabtu ni. Minggu depan mereka pasang pukat awal. Bukan hari Jumaat tak, hari Sabtu pagi-pagi tu nak pergi beribadah, dia pergi pasang pukat dulu. Dia telah mengelat 1-2 jam Allahu alam untuk pasang pukat nak tangkap ikan. Tuan ada yang kerja melayan tangkap ikan kan. Kerja tu halal. Halal. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan abdikan diri pada kerja tu sampai mengabaikan ibadah-ibadah yang fardu. Kerja apa bang? Kerja nelayan je. Kerja apa sekali bang? Kerja lawyer ke, doktor ke, ustaz sekalipun. Kalau dia kerja sampai lupa Tuhan, dia kena ambil pengajaran daripada cerita ni. Abaikan Tuhan orang Yahudi. Allah uji dia pada hari yang tepat dan Allah uji pada masa yang tepat. Tuan, itu fitratullah, itulah satu sunatullah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita. Allah uji kita semua tuan pada masa yang tepat dan hari yang tepat. Kita jangan nak kata, aduh, time-time aku nak pakai duit lah, time-time tu. Jangan tuan, memang Allah nak uji. Sebab Allah uji pada masa yang tepat, sebab Allah nak berikan anugerah yang betul-betul besar pada kita. Hari-hari nak pakai duit, nak niaga tebu, hari-hari tu hujan. Allah, aku dah hutang dah banyak, hari nak niaga lah hujan. Betul, memang Tuhan nak timpakan hujan hari tu, nak tengok kita punya sikap macam mana, untuk nak naikkan makam kita di sisi Tuhan. Kalau hari tu tuan, hari kita nak pakai duit tu, hari tu hujan, kita kata, Allah, Engkau punya kuasa, Allah, tak ada rezeki hari ni, esok Kau bagi rezeki, aku yakin pada Kau Tuhan, aku sabar hari ni. Kita cakap macam tu dengan i'tikad Tuhan, Allah angkat makam lebih tinggi si Tuhan. Tuan tak nak ke? Tak nak ke? Memang tuan-tuan, Allah akan hantar ujian pada masa yang tepat. Kita jangan mengungut je. Wah, ustaz cakap senang apa tak? Memang cakap senang tuan. Saya pun tak kerti buat. Cakap kat mic memang senang. Musibah paling besar saya ni tuan-tuan, ialah kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ni balak besar untuk orang, saya, ustaz-ustaz mana sekalipun. Cakap kabura maqtan, cakap benda yang kau tak buat. Cakap benda yang kau balikkan, kau nafikan balik. Cakap setakat nak sampul depan orang macam ni, okey lah. Tapi kalau cakap benda yang kita tak buat, tuan, kabura maqtan 'inda Allah. Yang ni pengajaran besar untuk orang macam saya ke, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu yang biasa cakap depan orang ni. Tuan, kena buat tuan. Allah, saya cakap, Allah uji pada waktu yang tepat. Memang Allah akan uji. Time-time nak pakai duit sampul lah, time-time tu imam tu pun nak bagi. Memang Tuhan uji. Memang Tuhan uji. Masa tu memang Tuhan uji. Kita jangan beriman dengan sampul, jangan beriman dengan rezeki Tuhan. Beriman pada Tuhan Jalla wa'ala. Iman pada Tuhan. Tuhan kena pegang ni. Allah uji masa yang tepat. Sebab Allah nak naikkan kedudukan kita di sisi Tuhan Jalla wa'ala. Yahudi macam tu lah. Allah uji. Hari Sabtu tu Allah uji, ikan tu datang. Ikan tu datang besar. Datang. Tuan, mereka geram. Hari Sabtu masuk, dia pasang pukat dulu. Lepas dah habis beribadah, datang tengok-tengok, ikan banyak kan. Akhirnya tuan-tuan, mereka ni tengok-tengok, ada yang dah pasang pukat hari Sabtu, pagi-pagi dia pasang pukat. Dia tengok Tuhan tak timpakan apa-apa musibah pun, mereka dah mula melampau batas. Ada yang beribadah separuh hari je, lepas tu pergi tangkap ikan. Tebor jala, mancing ikan. Tak ingat tuan-tuan, mancing ikan ni kerja orang Yahudi. Kita mancing tak ada masalah, halal. Tuan jangan kata ustaz anti, tak ada masalah. Cumanya mancing ikan ke, kerja apa sekalipun kita buat tuan, kena waspada supaya kerja-kerja kita buat tu tak melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat dalam ibadah yang fardu ni. Jangan langgar tuan. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka langgar ni, akhirnya Tuhan sumpah mereka, Tuhan jadikan mereka beruk, kera. Ahli tafsir kata, yang ni dia bukan sumpah betul-betul, dia bukan jadi kera betul, tapi yang ni sikap mereka, perangai macam kera. Wallahu a'lam. Tapi ada juga ahli tafsir menyebut mereka benar-benar menjadi beruk dan juga menjadi kera.
Yang teori Darwin kata manusia daripada beruk, daripada ayat mana wallahu alam, tapi dalam Quran ni kelihatan memang ada orang yang dah disumpah jadi beruk, jadi kera ni. Tapi tak bolehlah buat dalil manusia daripada beruk, tidaklah macam tu kan. Tapi Yahudi pernah ditimpakan demikian. Macam itu tuan-tuan, aku apa macam kita hari ni kadang-kadang kan kita geram, aku tumbuk kau ni sekarang. Tak tumbuk kan, kita kata aku tumbuk kau ni sekarang kan. Sekadang hari ni aku sumpah kau jadi batu, tak jadi batu pun. Dia sumpah jadi dia cakap-cakap. Macam itulah Tuhan Jalla wa Ala, dia sebut Allahumma sayyiban nafi'an. Allah turunkan hujan, kita doa pada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an abanna ya arhamar rahimin. Doa minta hujan, doa hujan turun. Yahudi tuan-tuan, Allah sumpah jadi beruk yang hina ni. Tuan, Yahudi ni tuan-tuan, dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar pernah jadikan orang Yahudi ni beruk. Dalam surah Al-Maidah Allah sebut qul hal unabbiukum basharim min zalika mathubatan 'indallah min la'natullah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa 'abadat taghut. Allah Taala, Yahudi ni Tuhan bukan sekadar pernah sumpah jadi beruk, bahkan khinzir, babi kan. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-60, tuan baca surah ayat yang ke-60, Allah sebut wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradah. Kami pernah murka kepada mereka, maka kami jadikan mereka sebagai kera, wal khanazir, dan babi, khinzir. Kan, khinzir pun Allah pernah sumpah Yahudi jadi khinzir, sebab mereka mengkhianati janji yang mereka ambil daripada Tuhan untuk beribadah pada hari Sabtu ni. Tuan, ini malapetaka, musibah besar, balak besar yang Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi kerana mereka semua ni tuan, dia khianat hari yang mereka disuruh beribadah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan cerita ni nanti tuan-tuan, kita kalau tuan-tuan baca lagi dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sambung sikit cerita ni. Allah kata was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Allah sebut tentang, bertanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad mengenai penduduk sebuah kampung. Qaryah, anil qaryah, penduduk sebuah kampung. Allati kanat hadiratal bahr, yang mana mereka ni melanggar, yang mana mereka ni penduduk yang duduk di tepi laut. Ni laut ni laut Ailah yang dekat Madian, Jordan tadi tu, wallahu alam lah. Tapi ahli tafsir yang kaji geografi atlas Quran ni, mereka sebut orang Yahudi yang disumpah jadi beruk ni berada dekat Ailah, sebuah perkampungan tepi laut yang berada di Madian, Jordan, wallahu alam ya. Itu anggapan ahli tafsir hari ni yang mengkaji geografi Quran, tempat-tempat cerita-cerita Nabi Bani Israel ini berlaku. Allah dalam surah Al-A'raf, Allah sebut tentang, tanya kepada mereka wahai Muhammad tentang penduduk kampung tepi laut, yang mana Allah sebut dalam Quran ni hadiratal bahr, yang duduk tepi laut. Iz ya'duna fis sabti, mereka telah langgar janji Allah pada hari Sabtu. Iz ta'tihim hitanuhum, ketika kami semua uji mereka dengan, pada hari Sabtu tu lah kami uji mereka. Hita ni maksud dia huta. Hita ni maksud ikan-ikan. Hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Pada hari Sabtu itulah kami uji ikan-ikan mereka banyak timbul. Nak tengok betul ke dia orang ni ikhlas mengabdikan diri kepada Allah. Ikan tu timbul banyak. Ni dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sambung cerita ni dalam ayat yang ke-163. Yahudi ni tuan, dia khianat hari Sabtu, hari mereka beribadah. Disebabkan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala tak jadikan syariat Islam ni orang Islam ataupun Rasulullah boleh pilih hari. Tak. Allah tak suruh Rasulullah pilih hari untuk beribadah untuk umat-umat Nabi Muhammad, tak. Kita ni hari beribadah hari Jumaat tu, hari Jumaat kita beribadah, hari ni Allah pilihkan dah. Sebab Tuhan nak jadikan syariah kita ni, fiqh dia tu beza sikit dengan orang Yahudi. Tak, fiqh memang beza, tapi syariah akidah, ilmu tauhid, sejak zaman Nabi Allah Nuh sampai zaman Nabi Allah Isa, ilmu tauhid akidah ni sama. Fiqh dia ada anjal, dia ada berubah sikit. Fiqh orang Yahudi lain sikit, fiqh orang Islam lain sikit, zaman Wahyu, Taurat lain sikit dengan Mu'tamadnya Quran. Tapi akidah sama.
Tak ada cerita zaman Nabi Nuh syurga, tak ada. Syurga diciptakan pada zaman Nabi Muhammad baru ada, tak ada. Malaikat Jibril zaman Nabi Nuh tak ada. Zaman Jibril ni muncul zaman-zaman Nabi Isa baru muncul, tak. Benda tauhid akidah semua sama. Menyeru ke arah tauhid, mengabdikan diri pada Allah, kewujudan syurga neraka Tuhan, azab sama. Itu yang dipesan sama oleh Rasul-Rasul Tuhan. Tuan, orang Yahudi ni, fiqah mereka ni beribadah pada hari Sabtu. Allah Yahudi pilih. Jadi fiqah orang Islam, Allah pilih dah siap hari. Syariat kita ni dia Allah pilih dah hari siap. Hari Jumaat, hari Jumaah berhimpun orang Islam beribadah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita beribadah 24 jam hari Jumaat. Tak kerja-kerja, tak. Kalau Yahudi main, mereka pilih sendiri hari. Sebab Allah dah bagi mereka pilih, mereka beribadah 24 jam hari Jumaat, hari Sabtu tu. Tapi hari Jumaat ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang Islam ni dia beribadah tak kira dia bukan 24 jam. Dia solat Jumaat berhimpun ni ketika waktu zuhur tu, solat Jumaat tu. Tetapi untuk mereka yang memulakan ibadah awal pada hari Jumaat, kan, terbenamnya matahari hari Khamis tu, dia dah mula ibadah, sembahyang sunat dia banyakkan, zikir dia banyakkan. Tuan tahu kan, hari Jumaat orang-orang Islam, hari kita mula malam ke siang kan? Malam. Hari kita mula malam. Ni hari apa? Ni hari apa ni? Ni Sabtu. Ni bukan hari Jumaat tau, ni hari Sabtu. Dah malam kan? Ni hari Sabtu. Tadi hari Jumaat. Siang tadi sampai maghrib tadi, terbenam matahari tu hari Jumaat. Masa Khamis tu matahari terbenam tu hari Jumaat. Malam tu dah hari Jumaat dah. Tu sebab orang kita dah mula ibadah pada malam tu, maka terbitlah ibadah-ibadah yang kita sunnahkan, kita pun haruskan, seperti baca Yasin dan sebagainya. Kita beribadah pada hari Jumaat lah. Pada hari Jumaat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kita ni siapa yang mula, Allah beri pilihan. Nak mula awal ke, nak mula hari Jumaat sembahyang zuhur, nak mula ke, terpulang. Yang penting hari Jumaat Allah bagi kelebihan untuk umat Islam beribadah. Tak wajib sampai tahap kita nak wajibkan setiap benda tu wajib hari Jumaat. Start terbenam matahari mesti sembahyang sunat, wajib sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, wajib sembahyang sunat ba'diyah isyak apa semua wajib, kan boleh tak? Allah letakkan semuanya sunat. Yang wajib, yang fardu-fardu tu wajib lah. Sampailah terbenam matahari pada hari Jumaat, masuk hari Sabtu, habis dah. Waktu ibadah yang Allah gandakan. Kita tuan-tuan jangan wajibkan benda-benda yang Allah jadikan dia anjal, yang Allah tak tetapkan kewajipan dia. Yang wajib-wajib lah. Hari Jumaat ni tuan-tuan, benda-benda yang, dan tuan-tuan tahu, benda-benda sunat ni banyak. Dan kadang-kadang setiap benda sunat ni, dia berbeza-beza pahala dia. Ikut keadaan semasa, berbeza-beza pahala dia. Orang yang ada kemurahan rezeki, mudah nak bersedekah, pahala sedekah dia taklah sebesar pahala orang yang sempit rezeki. Nak sedekah 50 sen pun dia berkira, nak makan tak, nak beli nasi kan tak ada duit, tapi sedekah je lah, besarlah pahala dia. Orang yang banyak harta, nak sedekah RM5 tak ada masalah, Allah beri pahala sedekah, tapi Allah berikan pahala-pahala lain daripada sedekah dia tu. Berbeza ikut keadaan. Beza ikut keadaan. Tuan-tuan, keadaan umat hari ini yang agak jahil dengan ilmu. Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan, kita beribadah dengan menuntut ilmu afdal lah berbanding kita beribadah dengan benda-benda sunat yang lain. Allahu a'lam lah. Kalau dah hari-hari kita malam Jumaat kan, contohnya malam Jumaat kita nak buat majlis ilmu, kita nak tangguh sekali dua bacaan Yasin ni kita okey, tak masalah. Nak tangguh sekali dua sebab nak buat majlis ilmu. Tafadhal tuan. Allah berikan pahala. Bahkan nuntut ilmu ni sendiri faridatan ala kulli muslim. Taklah diwajibkan nuntut ilmu pada hari Jumaat, tidak. Tapi kalau kita nak rutinkan satu-satu rutin yang bagus, keadaan semasa umat yang memerlukan banyak ilmu, fadhal buat. Dan hari-hari yang berselang tu kita buatlah bacaan Yasin, selangkan bacaan Al-Kahfi, buat, tak ada masalah tuan. Sebab umat ni memerlukan perubahan atas perkara tu. Tuan, ala kulli hal, kita jangan jadi orang-orang Yahudi yang bersemangat sampai nak beribadah, tetap nak hari Sabtu, tapi akhirnya hangat-hangat tai ayam. Mereka telah memungkiri janji kepada Tuhan, sebab mereka semua telah pun mencuri hari Sabtu mereka untuk beribadah demi menangkap ikan dekat tengah-tengah laut. Pasang pukat dan sebagainya. Cerita ni tuan-tuan bukan nak menghalang orang jadi nelayan, kan tidak, tapi cerita nak memberikan pengajaran
umum kepada semua orang yang bekerja agar tak mengabaikan suruhan dan juga perintah Tuhan. Hari Jumaat ni kita bekerja kan, sampai tak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak pergi sebab apa? Sebab saya kerja, sibuk ni. Macam orang Yahudi. Macam orang Yahudi. Lainlah kalau orang tu tak ada pilihan, dia diancam. Saya tahu tu ada banyak kilang-kilang orang sekarang cari kerja susah. Kalau berhenti kilang pula, kilang toki orang-orang kafir. Tak pergi sembahyang Jumaat pula. Sebab dia tengok orang Islam ni kalau pergi sembahyang patut 10.5 jam. Kalau sekali keluar 2 jam, dia geram tak payah pergi. Sebab sikap kita sendiri lah. Tak boleh nak solat dalam solat Jumaat. Curi masa sembahyang Zuhur dekat dalam kilang. Mudah-mudahan dengan niat nak pergi sembahyang Jumaat yang ada dalam hati kita, Tuhan sampaikan pada sembahyang Jumaat yang sama seperti mana orang lain yang pergi, sebab faktor yang kita tak mahu menghalang kita. Kan kalau kita berhenti kerja orang ni musim-musim Covid susah nak dapat kerja kan. Kita pun terpaksa dah demi nak berikan anak isteri nasi. Kerja pun ibadah. Kerja juga ibadah. Demi susah nasi Tuhan. Jika ada orang yang mampu untuk berhenti sebab nak fokus pada ibadah, nak cari tak apa, terpulang. Tapi bergantung pada masing-masing. Kalau tuan mampu, boleh berhenti kerja, cari kerja lain, boleh, ikhtiar. Kalau tak mampu lagi, risau keadaan yang tak memihak pada kita, tangguh dulu. Sebentar tunggu stabil dan tak ada orang yang boleh dipaksa atas hal-hal yang demikian. Wallahu taala alam. Allah Subhanahu wa taala berkati insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. وفهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.